Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة ونصر الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتى اليقين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وافتح علينا فتوح العلم واجعلنا خالصة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan selamat pagi semua pelajar. Moga-moga pelajar sihat sejahtera, diberi kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan pelajar. Jadi Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala masih sayang kita sehingga kita sekarang berada hari penghulu segala hari, iaitu Sayyidul Ayyam, pada hari Jumaat pada pagi ini. Alhamdulillah, bersyukur banyak-banyak pelajar kerana Allah sayang kita. Dia bagi lagi peluang untuk kita terus hidup di muka bumi ini. Jadi cuba pelajar tengok tengok petikan, satu petikan yang Ustaz tunjukkan depan ni. Petikan ni. Okey. Nampak tak petikan ni? Okey. Apa yang pelajar faham tentang petikan? Allah SWT berfirman, mafhumnya, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan mendapat menembusi bumi dan engkau tidak akan mendapat menyemai setinggi gunung ganang. Surah Al-Isra ayat 37. Okey, apa yang pelajar faham tentang ayat Quran ni? Masuk ayat Quran ni. Okay. Jangan apa? Jangan sombong lagi. Orang sebenarnya kata jangan apa? Jangan jobor, kan? Jadi Allah Ta'ala berfirman, maksudnya tadi, janganlah kita berjalan di muka bumi dengan berlagak sombong. Maknanya Allah larang kita sebagai orang Islam berlagak sombong. Kenapa? Sesungguhnya engkau tidak akan mendapat menembusi bumi. Sombong tahap mana kita sombong, maka kita tidak dapat menembusi bumi dan tidak akan menyamai setinggi gunung ganang. Kalau kita berlagak sombongnya kita. Jadi apa yang Ustaz nak cerita pada pagi ini, iaitu yang kita nak belajar tajuk apa? Iaitu tajuk tawaduk. Tajuk tawaduk. Okey. Pelajar boleh buka buku teks, muka surat muka surat 185. Okey. Akhlak Islamiah, muka surat 185. Tajuk kita akan belajar iaitu pelajaran 18, iaitu tawaduk, menzahirkan kesucian jiwa. Muka surat 186. Firman Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah Al-Qalam ayat 4, yang bermaksud dan bahawa sesungguhnya engkau, yakni Muhammad, mempunyai akhlak yang sangat mulia. Mana tidak ada orang yang paling akhlak paling mulia melainkan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita nak sentuh pada pagi ini, objektif yang kita nak sampai iaitu pertama sekali kita nak tahu pengertian apakah maksud tawaduk, pengertian tawaduk dan dalil nakli dan akli daripada Al-Quran, daripada hadis tentang tawaduk. Yang tiga, contoh sifat tawaduk yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi contoh pergaulan, contoh tawaduk dalam kehidupan rumah tangga. Okey, tawaduk ketika makan dan minum. Okey, last sekali hikmah tawaduk.
Itu tajuk-tajuk yang objektif kita nak sampaikan, nak capai pada pagi ini. Okey, kita tengok yang pertama sekali. Okey, masuk dan dalil nakli sifat tawaduk. Apa yang pelajar faham tentang tawaduk? Tawaduk. Maksud pelajar tawaduk? Jalan tu tunduk. Itu. Tawaduk. Kita tengok orang tu tunduk. Oh, tawaduk. Betul? Betul macam tu? Kita tengok orang yang lalu lalang kan? Dia tunduk jalan. Adakah itu digelar tawaduk? Tak. Iaitu biasanya orang tu tunduk tu mungkin dia silau tengah panas ke, mungkin dia ada masalah tak sihat ke, kan? Itu bukan maksud tawaduk. Jadi yang kita nak tengok pada pagi ini tawaduk masuk tawaduk. Okey, masuk tawaduk iaitu masuk tawaduk okey. Masuk tawaduk iaitu sikap kerendahan diri kepada Allah Taala dan sesama manusia. Jadi masuk tawaduk, kita rendahkan diri kita kepada Allah. Bukan kepada manusia, bukan kepada makhluk lain, tapi merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Taala dan sesama manusia. Dalam kamus dalam kamus bahasa, maksud tawaduk itu kita merendahkan diri kita. Merendahkan diri kita daripada segala perkara. Merendahkan diri kita. Kan? Bermakna tawaduk ni lawan dia takabur. Tawaduk lawan dia takabur. Orang takabur, orang yang bangga diri. Orang bangga diri ibarat dia duduk atas bukit, dia tengok orang lain, orang bawah tu semua kecil. Itu ibarat orang yang takabur. Samalah kisah Iblis laknatullah. Iblis bila Allah SWT perintah Iblis sujud kepada Nabi Adam, Iblis tidak sujud. Kenapa? Kerana sombong, kerana jobor, kerana bongkak untuk sujud kepada Nabi Adam AS. Sebab apa? Sebab Adam diciptakan daripada tanah dan Iblis diciptakan daripada api. Okey, jadi mana maksud tawaduk iaitu sikap kerendahan di hati. Mana kita rendahkan hati kita, rendahkan diri kita kepada Allah Taala dan sesama manusia. Mana kita dengan Allah, kita rasa merendah diri, rasa kita ni kerdil, rasa kita ni lemah, rasa kita tidak bermaya. Hanya Allah kita minta pertolongan. Sama juga dengan kita sesama manusia. Kita kena rendah diri. Jangan bongkah diri. Sebagaimana kita tengok padi. Contoh Ustaz bagi nak minta supaya pelajar faham. Contoh padi. Tengok padi bila dia putih kan, dia warna hijau, dia menegak je. Tetapi apabila dia masak, padi itu masak, maka dia akan menunduk. Itulah sifat tawaduk. Mana samalah kita seorang pelajar, apabila kita mendapat ilmu yang banyak, dan kita bangga dengan ilmu kita, dan kita bangga dengan kerjaan kita. Dan sebab itu sementara sahaja. Okey. Jadi dalil nakli sifat tawaduk. Okey, dalil nakli sifat tawaduk. Okey, kita tengok dalil nakli sifat tawaduk. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ullah." Pada yang bermaksud, dan tidaklah seseorang merendahkan diri kepada Allah melainkan Allah SWT akan mengangkat darjatnya. Hadirin Muslim. Mana bila kita rendah diri kerana Allah Ta'ala, maka Allah mengangkat darjat kita. Banyak tingkatan darjat darjat kita, tingkatan kita. Okey. Yang kedua, Iyad bin Hamarun radhiyallahu meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, Inna Allah auha
ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahad. Hadis riwayat Imam Muslim, yang bermaksud, maksud apa? Sesungguhnya Allah SWT telah mewahyukan kepadaku agar bersifat tawadhu. Janganlah seseorang antara kamu bersikap sombong dan berbuat zalim kepada orang lain. Makna Allah SWT perintah kepada Muhammad supaya apa? Supaya bagi tahu kepada umat dia supaya apa? Supaya kita bersifat tawadhu. Bersifat tawadhu dan janganlah kita sombong antara kita. Dan berbuat zalim kepada orang lain. Maknanya itu Nabi larang lah. Larang kita sombong dan buat kezaliman kepada orang lain. Boleh. Okey, itu dalil, dua dalil. Okey, contoh tawaduk dari segi pergaulan. Contoh sifat tawaduk yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, yang boleh kita praktikan, kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali, Rasulullah SAW tawaduk dari segi pergaulan. Contoh satu, Rasulullah SAW menunjukkan sifat tawaduk ketika bergaul, terutama dengan kanak-kanak. Walaupun mempunyai kedudukan yang mulia, baginda tidak sombong dengan kedudukannya. Sebaliknya, baginda menghormati dan menyayangi kanak-kanak. Baginda sentiasa bersikap lemah lembut dan menunjukkan kasih sayang terhadap mereka. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW selalu menyatuni kanak-kanak dengan mendahulukan ucapan salam ketika bertemu dan membelai rambut mereka dengan perasaan kasih sayang. Hadis riwayat Bukhari. Makna apa? Makna Nabi SAW dia muliakan kanak-kanak. La yarham, la yurham. Siapa yang tidak kasih, dia akan tidak dikasihi. Makna Nabi sayang kanak-kanak. Bila kanak-kanak lalu, Nabi panggil, maka Nabi peluk dan Nabi usap di kepala dia. Maka Nabi baca Allah faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Nabi ajar, Nabi doa kepada kanak-kanak. Boleh. Mana Nabi suka kepada kanak-kanak. Okey, mana Nabi selalu menyatuni kanak-kanak dengan mendahulukan ucapan salam dan bertemu lalu membelai rambut mereka dengan perasaan kasih sayang. Okey, itu tawaduk dari segi pergaulan. Okey, yang kedua, contoh tawaduk dalam kehidupan rumah tangga. Rasulullah SAW menunjukkan sifat tawaduk ketika bersama-sama dengan keluarga. Baginda bersama-sama membantu isteri melayani keluarga dan menguruskan rumah tangga. Urwah bin Zubair radhiyallahu berkata, seseorang bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, adakah Rasulullah SAW bekerja di dalam rumah baginda? Lalu Sayyidatina Aisyah menjawab, Rasulullah SAW menampal selipar, menjahit pakaian dan melaksanakan tanggungjawab di dalam rumah tangga seperti mana yang dilakukan oleh orang lain. Hadis Imam Ahmad. Dari segi tengok Nabi tunjuk bagaimana tawaduk Nabi, walaupun dia orang paling yang dihormati sebagai pemimpin, sebagai rasul, tapi Nabi apabila berada dalam rumah tangga, Nabi menolong isteri-isteri dia, membuat kerja-kerja rumah seperti menjahit pakaian, melaksanakan tanggungjawab sebagai suami, dan membantu isteri dia. Itu tanda Nabi ada sifat tawaduk yang perlu kita contohi Nabi SAW. Okey, yang ketiga, contoh ketiga, tawaduk ketika makan dan minum. Rasulullah SAW menunjukkan sifat tawaduk ketika makan dan minum. Baginda tidak pernah mencela makanan yang disediakan untuk baginda. Jika baginda menyukai makanan tersebut,
baginda akan makannya. Apabila baginda tidak menyukainya, baginda meninggalkannya. Baginda tidak menzahirkan perasaannya. Sebaliknya hanya berdiam. Itu contoh tauladan yang Nabi tunjuk kepada kita. Apabila kita makan, contoh masakan mak kita. Contoh mak kita masak, maka mak kita masak tawa atau masin. Jangan gitu ni. Apalah ikan masin, apalah sayur ni tawa, kan? Gulai ni tawa. Mana kita mencela makanan tu. Bermakna itu bukan sunnah Nabi. Kan orang di dapur tu masak tunggang langgang, masak penat-penat, tiba-tiba kita mencela pula, kan? Boleh. Okey, makna Nabi SAW melarang kita mencela makanan. Kalau suka makan, tak suka kita tinggal. Jangan sekali-kali mencela makanan. Boleh. Sebab itu sunnah Nabi SAW. Okey. Dan yang paling makanan yang paling Nabi suka iaitu buah kurma. Buah kurma, buah-buahan Nabi paling suka. Asal, madu. Okey, boleh. Susu, minuman susu. Itu yang Nabi lebih suka makan dia. Okey, hikmah tawaduk. Hikmah tawaduk yang pertama sekali, membentuk insan yang bertakwa kerana sentiasa mengamalkan sifat mahmudah. Makna tawaduk, kata Imam Ghazali, ada antara 10 sifat mahmudah, sifat yang terpuji yang perlu kita tanam dalam diri kita. Mana dapat membentuk insan yang bertakwa kerana sentiasa mengamalkan sifat mahmudah. Mana orang yang tawaduk ni orang yang mengamalkan sifat yang baik. Kan? Mana dia redha apa yang ada pada dia tu. Itu orang antara sifat-sifat tawaduk. Dia rasa rendah diri, kan? Okey, yang kedua, hikmah tawaduk dikasihi masyarakat kerana tidak bersikap sombong. Orang tawaduk ni dia mudah minta tolong. Orang minta tolong dia terus membantu orang lain tanpa berkira, tanpa minta bantuan sebagainya. Itu sebab orang yang tawaduk. Makna dia dikasihi masyarakat kerana tidak bersikap sombong. Yang tiga, membentuk keluarga yang harmoni kerana saling menghormati antara satu sama lain. Makna dengan adanya sifat tawaduk ni dapat membentuk keluarga yang harmoni. Makna semua dalam rumah tangga tu ada sifat tawaduk, sifat rendah diri, kan? Tidak rasa bangga di atas apa yang kita ada, yang kita miliki. Kerana saling menghormati antara satu sama lain. Barulah keluarga dapat harmoni. Okey, yang keempat, dapat mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna dengan kita ada sifat tawaduk ni dapat mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah. Bukan di sisi manusia, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nilai kita, bukan manusia nilai. Manusia dinilai hari ni baik tapi esok tak baik. Tapi kalau Allah nilai, dunia akhirat Allah nilai lagi. Sebab ada rekod. Boleh belajar. Kerana sentiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maksudnya orang yang tawaduk dia sentiasa bersyukur kepada Allah SWT, bukan takabur. Okey, last sekali, hikmah tawaduk dapat memudayakan sikap merendah diri demi kepentingan Islam. Makna dengan tawaduk tadi dapat membudayakan sikap rendah diri demi kepentingan Islam. Makna orang yang tawaduk ni dia rasa diri rendah, rendah diri. Mana dia rasa Allah kedainya aku, kan? Orang lain, dia rasa orang lain besar tapi dia rasa kecil bagi dia. Kan? Mana dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Boleh faham belajar? Maksud tawaduk, tawaduk, sifat tawaduk. Banyak sifat-sifat mahmudah, banyak sifat-sifat yang terpuji yang dikarang oleh
Imam Razali tu dia buat 10 sifat mudah, 10 sifat mazmumah. Antara sifat mahmudah lagi selain tawaduk, ikhlas. Kan ikhlas, lepas tu sikap amanah. Mana itu sifat-sifat yang mahmudah, banyak lagi sifat-sifat. Mana apa yang kita belajar pada pagi ini, kita dah tahu bahawasanya tawaduk itu kita merendahkan diri kita. Jangan belagak sombong. Jangan kamu belagak sombong di ayat mula sekali Ustaz baca tadi, itu dalil dia. Jangan kamu belagak sombong bila kita berjalan. Jalanlah ke mana-mana tapi jangan belagak sombong. Okey, itu maksud tawaduk itu kita merendahkan diri kita kepada Allah SWT. Dalil tadi bahawasanya Allah melarang Allah SWT tidaklah seseorang merendahkan diri mereka kepada Allah SWT. Mana setengah orang dia berlakon tawaduk tapi sebenarnya nak menunjuk kepada orang lain. Itu panggil riak. Riak dan wujub. Orang riak bangun diri pula kan. Jadi kita menjauhlah. Okey, jadi contoh-contoh yang Nabi tunjuk kepada kita dari sifat tawaduk, dari segi pergaulan Nabi, dari segi kehidupan rumah tangga Nabi, dari segi makan minum Nabi. Nabi dah ajar macam mana sifat tawaduk yang perlu kita amalkan dalam kehidupan kita. Okey, ini dalil Quran. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu rabbih kafura. Surah Isra ayat 27. Sesungguhnya orang yang boros itu ialah saudara syaitan, sedang syaitan itu pula ialah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Maknanya Nabi larang kita daripada boros. Boros ni sifat mazmumah, sifat yang terkeji. Sifat boros. Kerana beli banyak tapi banyak membazir. Apatah lagi dalam bulan puasa. Okey, jadi Ustaz rasa kita dah capai PDPR kita pada begini. Moga-moga Allah SWT merahmati dan memberi kefahaman kepada pelajar-pelajar semua. Okey, jangan lupa menjawab soalan kuis tawaduk, tanya tawaduk, pelajar jawab, lepas tu hantar kepada ustaz sebagai penilaian untuk kefahaman pelajar. Okey, dan jangan lupa untuk menjawab penilaian dalam buku teks ni. Apakah maksud tawaduk? Nyatakan dalil nakli terutama mengamalkan sifat tawaduk. Jelaskan 2 contoh sifat tawaduk yang diamalkan oleh Islam. Terangkan 2 hikmah sifat tawaduk dalam kehidupan. Last sekali soal kebat, sifat tawaduk merupakan satu daripada sifat mahmudah. Berdasarkan pernyataan di atas, bagaimanakah amalan sifat tersebut boleh memberi kesan kepada masyarakat? Boleh. Itu saja PDPR kita pada pagi ini. Jadi marilah sama-sama kita menanggung kelas kita dengan tasbih kifarah dan surat Al-As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.